Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Teacher Sinta kali ini, kita akan sambung topik yang ke-6 dalam Matematik SSM tingkatan 5 iaitu nisbah dan graf trigonometri. Dalam bab ini, Teacher Sinta bagikan pada dua bahagian. Jadi untuk bahagian pertama, jom kita tengok apa yang kita nak belajar. So, mula-mula sekali kita nak menentukan nilai sin, cos hingga tan bagi sudut dalam bulatan iaitu antara 0 hingga 360 darjah. Kemudian kita nak menentukan sudut rujukan sepadan ataupun alfa dalam setiap sekuan dalam bulatan. Seterusnya nak menghitung sudut theta, jika diberi nilai sin, cos dan juga tan. Jadi itu yang pertama sekali dalam sekuan bulatan. Satu bulatan antara 0 hingga 360 darjah. Bila kita bahagi pada 4, dia akan jadi sekuan pertama. Antara 0 hingga 90 darjah. Kemudian kita ikut pergerakan arah lawan jam. Kemudian antara 90 hingga 180 itu sekuan kedua. 180 hingga 270 sekuan ketiga. Dan akhir sekali 270 hingga 360 darjah itu sekuan yang keempat. Jadi apa yang penting untuk anda semua ingat dalam sekuan bulatan ni, untuk sekuan yang pertama, perhatikan A kat besar tu Sinta highlightkan, maksudnya all, sin, tan dengan cos semua sekali ketiga-tiga tu bernilai positif jika berada di sekuan pertama. Jika berada di sekuan kedua, hanya sin saja yang positif, S. Dan sekuan ketiga, T, itu tan saja yang positif di sekuan ketiga. Dan akhir sekali di sekuan keempat, hanya C, itu cos saja yang positif. Jadi terpulang pada awak macam cara nak ingat. Jadi kalau Teacher Sinta, cara dia macam ni. A, S, T, C kan. Kita bergerak daripada arah lawan jam, daripada X. Cara dia, adik saya terlalu comel. Adik saya terlalu comel. Tu je. Jadi jom kita tengok contoh soalan. Macam mana nak menentukan sekuan bagi 112 darjah dan juga 314 darjah. Jadi kita nak satu-satu. Kalau sudut 120 darjah, dia lebih daripada 90 darjah kan. Kemudian tapi dia kurang daripada 180 darjah. Itu bermaksud dia berada di sekuan yang kedua. Kalau 340 darjah, 314 ni lebih daripada 270. So confirm dia berada di sekuan yang keempat. Itu penentuan sekuan. Khususnya apa yang perlu ingat, untuk cari sudut rujukan ni, dia yang sepadan, atau alfa. Kalau sudut tu berada di sekuan pertama, so memang itulah sudut dia. So alfa sebenarnya theta. Kalau dia nak nilai tu berada di sekuan kedua, jadi sudut rujukan dia adalah 180 hingga theta. Kalau sekuan ketiga, theta tolak dengan 180 untuk dapatkan sudut rujukan. Dan yang sekuan keempat, cara nak dapatkan ni adalah 360 tolak dengan theta. Kemudian dalam sekuan bulatan, ini contoh tentukan sudut rujukan sepadan bagi alfa, bagi sudut 112 darjah dan 314 darjah. Kita tengok satu persatu. Kalau sudut 112 darjah ni, dia berada di sekuan yang kedua. Dan apa sudut sepadan dia? Kalau sekuan kedua nak cari sudut sepadan adalah 180 tolak dengan nilai sudut tersebut. 180 tolak 112. Dia dapatlah 68. Kemudian kalau sudut 314 darjah, dia berada di sekuan keempat kan. Jadi nak tahu sudut sepadan dia, 360 tolak dengan 314. Kita dapatlah 46 darjah. Kemudian dalam sekuan bulatan juga, kita boleh tentukan hubungan fungsi trigonometri dengan sudut rujukan sepadan dan seterusnya menghitung nilai. Jadi sin 106 darjah, contoh soalan ni kan, sin 106 darjah. So berada di sekuan kedua. Kalau sin sekuan kedua, kita tahu dia adalah positif. Kalau sin positif, kemudian next kita kena tahu juga apa dia punya sudut rujukan sepadan. Dia 180 tolak dengan 106. So kita dapat sin 74 darjah. Tekan kalkulator, awak akan dapat 0.9613. Contoh yang kedua, kita nak tentukan hubungan fungsi trigo dengan sudut rujukan sepadan, dan kita nak hitung nilainya. Jadi kalau tan 283 darjah, so confirm dia berada di sekuan yang keempat. Jadi kita kena tahu kalau tan di sekuan keempat, dia adalah adik saya terlalu comel.
So tak ada T dekat situ, ada C saja. Maksudnya tan negatif kan. So kalau seterusnya kita nak cari sudut sepadan dia, rujukan sepadan, iaitu tan 360 tolak dengan 283. So kita akan dapat kat situ negatif tan 77 darjah adalah sudut rujukan sepadan. Kemudian tekan kalkulator, akhirnya dapatlah negatif 4.331. Okey. Seterusnya, dalam sukan bulatan juga, kita boleh tentukan nilai sin tan dengan kos melalui titik koordinat. Okay, koordinat yang sentuh pada lilitan bulatan. Okay, contoh, nak sin theta tu adalah nilai B pada koordinat, iaitu koordinat Y. Okay, dan kos adalah koordinat X, iaitu A. Dan tan adalah hasil bahagi antara sin dengan kos. Okay. Okay, contoh, tentukan nilai sin theta kos sin cos dan tan. Okey, sin cos dan theta dan tan bagi step yang berikut. Okey, contoh dekat situ nilai koordinat P adalah 0.643 bagi X dan 0.766 bagi Y. Jadi kita boleh tentukan terus sin theta tu tadi kan koordinat Y kan. Jadi Y adalah 0.766, itu sin theta. Kalau cos theta 0.643 bersamaan juga dengan koordinat X. Okey, dan tan, okey, kita bahagikan, okey, cos X, sin dengan cos. So dapatlah kat situ 1.191. Okey, ingat kalau koordinat, okey, sin adalah Y dia, cos adalah X dia. Okey. Baik, seterusnya nak menentukan sin tan dengan cos tanpa menggunakan kalkulator. Okey, yang ni kita flashback balik, kita belajar di menengah rendah. Okey, di mana melibatkan teorem Pythagoras kan. So kalau segitiga sama sisi, okey, nampak tu 2 bawah pun 2 kan. Kita belah tengah akan jadi 1 1. So kita boleh dapatkan sudut 30 darjah dan dengan 60 darjah. Kemudian kalau segitiga sama sisi itu adalah sama kaki, itu adalah sudut 45 darjah atau 90 darjah. Kita boleh tentukan kat situ. Dan kita revise balik macam mana nak tahu sin cos dengan tan. Okay, rumusnya adalah siapa orang handsome? Kalau awak handsome, cikgu nak bagi tengok eyes. Tu cara cikgu. Okey, hitung step yang berikut menggunakan sudut rujukan sepadan tanpa kalkulator saintifik. Contoh, dia nak cari sin 150 darjah. Jadi awak okey, jadi first kali kita cari sudut rujukan sepadan dia 180 tolak dengan 150. Jadi kita tahu juga sin 150 darjah di sekuan kedua itu adalah positif kan. Jadi sin 30 positif. Dan kita refer balik dekat rujuk tips sudut segitiga tadi, kita akan dapat jawapannya 1/2. Kemudian cos 315 darjah. Okey, cara dia kita tahu cos 315 darjah pada sekuan keempat, di mana cos di sekuan keempat adalah positif. Jadi kita cari pula sudut rujukan sepadan 360 tolak 315. So cos 45 darjah. Okey, rujuk segitiga yang kita dah pamerkan sebelum tadi. So akan dapat 1/2. Okey, jadi satu lagi bentuk soalan yang melibatkan sekuan bulatan ni adalah berkaitan dengan macam mana kita nak tentukan nilai theta tu, berapa darjah tu sebenarnya. Jadi cara dia, okey, bila diberi soalan sin theta sebenarnya 0.7193 kan. Jadi bila kita nak cari theta, kita pindahkan sin ke belah berlawanan, dia akan jadi sin negatif 1. So bila awak tekan kalkulator nanti, awak tekan shift dulu sin, dia akan keluar sin negatif 1. Shift tekan sin, okey. Bila masukkan 0.7193, awak akan dapat 46 darjah. So 46 darjah tu kita cari dulu apa sudut rujukan sepadan dia. Itu 180 tolak 46. Okey, 46 dengan 134. Okey, kenapa kita cari sin tu di sekuan kedua? Sebab kita tahu kalau sin positif hanya berada di sekuan pertama dengan sekuan kedua. Sebab itulah kita kena tulis jawapan akhir tu. Satu sin 46 darjah, satu lagi 134 darjah. Satu di sekuan pertama, satu di sekuan yang kedua. Okey, seterusnya. Tan theta negatif 0.8391. Okey, noted. Kalau tan negatif, dia berada di sekuan kedua dan sekuan keempat kan. Okey, jadi kalau theta, kita tekan kalkulator tan negatif 1, 0.8391, kita dapat 40 darjah. Jadi kita tahu kalau tan negatif sekuan kedua, itu 180 tolak 40. Lagi satu, sekuan yang keempat, 360 tolak 40 darjah. So, akhir sekali kita akan dapat jawapan dia 140 darjah dan juga 320 darjah. So, bab ini sebenarnya kalau awak follow, awak buat latihan, insyaAllah awak boleh buat. Okey, so itu saja untuk part yang pertama. Kita jumpa dalam bahagian kedua yang melibatkan graf sin tan dengan cos. Okey, itu saja pada Cik Sinta. Terima kasih. Bye.